Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini kami akan membincangkan ataupun membentangkan tentang kursus literasi bahasa, iaitu kod kursus BMMB 1124. Nama pensyarah bagi kursus ini ialah Dr. Muhammad Khairul Rijal bin Haji Muhammad Saad. Lebih dahulu, izinkan saya dan juga ahli kuliah saya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Hakim bin Syahrul Azam. Saya Haikal bin Zunaidi. Dan saya Luqman Hakim bin Muhammad Ramli. Kami bertiga daripada kelas pengajian Melayu 1 PPISMP ambilan Jun 2023. Jadi pada hari ini kami akan memberi reaksi ataupun justifikasi tentang bahan rancangan iaitu YouTube berdasarkan satu pelajaran daripada video yang kami pilih iaitu tentang aktiviti literasi menulis, dan kami akan membincangkan apa aktiviti tersebut dan bagaimana ia dilakukan dan juga bahan apa yang digunakan. Sebelum itu, kami akan membentangkan ataupun menjelaskan sedikit tentang literasi menulis. Literasi menulis ini ialah kebolehan dalam memahami kandungan teks bertulis dan menggunakan kemahiran menulis untuk mengembangkan pengetahuan, potensi peribadi serta meluahkan fikiran dan idea ke dalam penulisan dengan teratur. Dengan literasi menulis ini, seseorang boleh mengambil bahagian secara aktif dalam persekitaran sosial mereka melalui tulisan yang mereka hasilkan. Kemahiran literasi menulis merupakan satu kemahiran asas yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua murid di sekolah rendah. Jika kemahiran ini tidak dikuasai, akan menyebabkan proses pembelajaran mereka terjejas. Oh, jadi literasi menulis ni hendaklah dikuasai daripada kecil lagi, daripada sekolah. Betul. Dan terdapat kepentingan dalam literasi menulis ini. Sekarang mari kita lihat beberapa kepentingan literasi menulis. Yang pertama ialah literasi menulis ini membolehkan seseorang menulis dengan kemas, cantik dan tersusun. Kenapa kita cakap begitu? Kerana murid diajar ataupun seseorang diajar untuk melatih jari-jari mereka seperti melatih otot dan lain-lain lagi. Jadi apabila mereka melakukan aktiviti-aktiviti tersebut, jadi seperti aktiviti melatih otot, menguatkan otot seperti menggunakan plastisin, jadi mereka akan menulis dengan kemas, cantik dan tersusun hasil daripada aktiviti tersebut. Terusnya, seseorang dapat mempelajari cara dan teknik penulisan yang betul. Seperti yang kita tahu, antara teknik yang betul ialah menulis daripada kiri ke kanan. Pandai. Terusnya, Seperti yang saya tahu, literasi menulis ini mempunyai beberapa peringkat. Haikal, boleh awak terangkan peringkat-peringkat tersebut? Seterusnya, peringkat-peringkat kemahiran menulis. Peringkat ini terbahagi kepada 3, iaitu pra menulis, mekanis dan juga pelahiran, yang di mana pra menulis ini peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis dengan kemas, yang di mana mereka diajar bagaimana cara untuk memegang pensel dengan cara menyambung titik ataupun menulis dari kiri hingga ke kanan ataupun juga mewarna. Seterusnya, mekanis ini diajar selepas mereka telah menguasai peringkat pra menulis, yang di mana mereka telah dilatih untuk membentuk lambang-lambang tulisan. Contohnya, mereka akan menulis huruf besar dan huruf kecil. Yang terakhir iaitu peringkat pelahiran, yang di mana murid ini sudah menguasai 4 kemahiran, iaitu kemahiran bertutur, mendengar, membaca serta menulis, yang di mana murid ini mampu untuk membina ayat, menulis perkataan dengan bebas, serta mereka mampu untuk membuat satu kerangan dengan lengkap. Jadi mari kita lihat review iaitu masa yang kita nantikan, iaitu menonton video YouTube untuk kami beri justifikasi. Nantikan. Mari kita saksikan. Baiklah,
Mari kita menonton terlebih dahulu video yang kami ambil daripada YouTube, iaitu PBL Aktiviti Literasi Menulis. Mari kita menonton. Baiklah, daripada video tersebut, apa yang kamu faham, Haikal, tentang video tersebut? Saya melihat kertas berwarna-warni yang mempunyai garisan putus-putus di atasnya, seperti membentuk suatu huruf, dan juga sebuah kotak yang diasing kepada dua, yang dimana tertulis di situ huruf besar dan huruf kecil. Saya rasa ini merupakan salah satu bahan bantu mengajar. Tapi saya agak kurang jelas dengan video ini. Mungkin kita patut menonton lagi. Itu daripada pandangan Haikal. Apa pula pandangan awak, Luqman? Saya melihat banyak kertas berbaris di atas meja tersebut, dan itu merupakan, andaian saya, itu merupakan huruf besar dan huruf kecil dengan garisan yang putus-putus. Jadi saya beranggapan bahawa video ini akan menunjukkan kita akan satu aktiviti ataupun dua aktiviti yang akan Dilakukan oleh murid. dilakukan oleh murid dengan bahan bantu mengajar ini. Pendapat saya, ini merupakan satu persediaan bahan bantu mengajar oleh guru untuk dibawa ke dalam kelas semasa PGP berlangsung. Jadi kita dapat lihat guru ini mempunyai persiapan yang rapi untuk melatih murid menguasai aktiviti literasi menulis. Setakat sekarang yang kita faham itulah. Tapi saya rasa kita belum faham. Belum faham lagi. Sebab Sebabnya lagi kan. dia tak tengok keseluruhan video. Mari kita sambung lihat video seterusnya. Sedangkan dia akan menulis mengikut garis-garis putih itu kan, dan itu merupakan peringkat pra menulis bagi seorang murid. Adakah anda semua setuju dengan saya? Saya bersetuju kerana kita dapat tahu bahawa pada peringkat pra menulis itu mempunyai banyak aktiviti. Ya. Dan salah satu aktiviti tersebut adalah menyambung garis putus-putus yang di mana telah dilakukan oleh murid ini. Dan saya rasa murid ini, guru sedang melatih murid-murid mereka bagaimana cara untuk melembutkan tangan mereka, bagaimana cara untuk menggunakan pensel dan bagaimana untuk mereka menulis. Tapi Hakim, saya terlintas dalam kepala saya, bagaimana kalau murid itu tidak tahu cara menggunakan pensel, mungkin tangan mereka keras ataupun terlalu lemah. Apakah cara untuk kita
apa ni orang panggil, melatih murid tersebut. Sebenarnya banyak je aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru untuk melatih para pelajar ataupun murid-murid pada peringkat awal ini untuk melembutkan tangan mereka agar tangan mereka dapat menulis dengan cantik kemas. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh mereka lakukan ataupun guru sediakan kepada murid ialah membeli plastisin. Daripada plastisin tersebut, guru boleh menyuruh murid untuk main dengan plastisin tersebut seperti membentuk kuih muih, seperti kuih donat, taripak dan lain-lain lagi. Selain itu, murid juga melalui plastisin tersebut, murid-murid juga boleh membentuk huruf-huruf, ada huruf besar ataupun huruf kecil, sama seperti apa yang dilakukan dalam video tersebut, iaitu menyambung garisan atas kertas tersebut. Jadi aktiviti plastisin itu adalah satu inisiatif lain lah daripada aktiviti selain daripada aktiviti menyambung garis ni, bagi menguatkan otot jari murid tersebut pada peringkat pra-menulis. Kita lanjut ke Video seterusnya, mari kita saksikan. Baiklah, daripada video tersebut, apa yang saya boleh gambarkan ataupun justifikasikan pada video tersebut bahawa apabila murid tersebut menyambung titik-titik tersebut sehingga sempurna, murid tersebut harus membuat pilihan sama ada huruf yang mereka sambung titik-titik tersebut merupakan huruf besar ataupun huruf kecil. Bagaimana dengan kamu? saya berpendapat seperti itu, dan saya juga beranggapan bahawa aktiviti yang guru ini telah lakukan, ada dua aktiviti yang guru ini telah lakukan kepada murid-muridnya, dan aktiviti tersebut satunya adalah pada peringkat pra-menulis dan satunya lagi adalah peringkat mekanis. Jadinya mereka membezakan huruf besar dan huruf kecil ini merupakan aktiviti mekanis lah. Ya, betul. Saya rasa saya bersetuju dengan Luqman kerana kita tahu bahawa di peringkat mekanis ini murid diajar untuk dapat mengecam huruf tersebut. Sudah mengenal huruf kecil tersebut. dan huruf besar. Dapat jelas bahawa murid ini sudah menguasai kedua-dua peringkat tersebut, Dan di mana peringkat mekanis itu dilakukan setelah mereka mahir pra-menulis. Di mana kita lihat di video tadi, murid ini mampu untuk menulis dengan baik dan terus memasukkan huruf besar dan huruf kecil mengikut kotak yang disediakan. terus dapat membezakan. Jadi, secara kesimpulan daripada video ini terdapat dua aktiviti iaitu pra-menulis dan juga peringkat mekanis. Ya. Daripada peringkat pra-menulis tersebut, tadi aktiviti yang lakukan ialah menyambung titik-titik di huruf. Daripada peringkat mekanis pula Membezakan huruf besar. jadi inilah aplikasi yang kita dapat Berdasarkan video ini. berdasarkan video ini. Tapi saya rasa kita tahu bahawa terdapat satu lagi peringkat tulis, iaitu bagaimana peringkat pelajaran. Ya. Iaitu murid telah menguasai aktiviti pada peringkat menulis dan juga peringkat mekanis. Pada peringkat tersebut, murid dapat melahirkan idenya secara tersendiri dengan menulis sesuatu. Contoh tulisan murid Contoh, murid mampu menulis ayat penuh maupun karangan. Dan itu merupakan salah satu macam peningkatan murid dalam dalam pembelajaran Di mana mereka. murid tersebut mampu untuk berfikir aras tinggi lah. Jadi kita sudah lihat video sebentar tadi
Dan bagi menjawab soalan apakah bahan yang digunakan dalam video tersebut, jadi apa yang awak nampak bahan digunakan untuk melakukan aktiviti tersebut? Saya nampak guru tersebut menggunakan kertas, di mana bukan kertas kosong sahaja, di mana dia menggunakan kertas berwarna-warni untuk menarik minat pelajar tersebut. Bagi hati, Bila saya lihat guru tersebut menggunakan bahan kita semula seperti kotak untuk membahagikan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ia merupakan salah satu bentuk yang terbaik yang dapat diberikan kepada pelajar. Dan bahan yang terakhir adalah pensel, dan dapat kita semasa belajar atau menulis gunakan pensel bagi menggaris mengikut Urutan titik-titik untuk membentuk huruf. saya rasa aktiviti ini amat digalakkan untuk guru menggunakan, kerana apa? Kita dapat lihat bagaimana murid akan terhibur dengan menyambung garis tersebut. Selepas itu mereka akan berfikir bagaimana untuk membezakan huruf besar dan huruf kecil, dan mereka akhirnya dapat membezakan, dan di mana mereka dapat memperkembangkan lagi pemikiran mereka. Betul, saya setuju dengan awak. pada video itu juga kita dapat lihat murid bukan sahaja tertarik dengan aktiviti tersebut semata-mata, malah murid juga akan mendapat ilmu baru seperti dapat membezakan huruf besar dan huruf kecil itu. Jadi guru tersebut amatlah kreatif lah untuk menghasilkan bahan bantu mengajar Untuk menarik Seperti menarik minat murid dalam aktiviti, dalam ketika aktiviti berlangsung. Siapa diucapkan kepada guru tersebut? Jadi kita sudah lihat video YouTube tersebut, dan yang menjadi isi ataupun apa yang ingin disampaikan oleh cikgu tersebut dalam video tersebut adalah aktiviti dalam peringkat-peringkat menulis. Dan peringkat-peringkat menulis ni yang kita tahu ada 3 kan, dan Pertama iaitu peringkat pramenulis, pramenulis, mekanis, peringkat mekanis, dan juga pelahiran. Jadi di sini kami akan membincangkan beberapa aktiviti-aktiviti yang lain selain daripada aktiviti yang telah video YouTube tadi tunjukkan. Seperti contoh bagi aktiviti pramenulis ialah mula-mula tu pramenulis ni di mana merupakan peringkat awal bagi kanak-kanak untuk menguasai kemahiran menulis ini. Jadi kanak-kanak pada peringkat ini masih lagi belum kerti menulis dek kerana otot jarinya yang lemah. Jadi beberapa latihan atau aktiviti yang boleh guru lakukan, bahkan ibu bapa juga boleh lakukan di rumah, iaitu dengan menguatkan otot jari mereka dengan memainkan jari mereka. Bak kata pensyarah kita iaitu Dr. Khairul mengiapkan tisu. Boleh menguatkan otot-otot tangan atau jari kanak-kanak. Seterusnya kanak-kanak boleh dibiasakan dengan melukis ataupun melukis corak bebas. Tidak semestinya perlu melukis corak bentuk A ataupun B, huruf-huruf tu kan, sebab kanak-kanak belum mengerti apa itu huruf tersebut. Jadi perkara-perkara aktiviti-aktiviti tersebut dapat menguatkan otot jari mereka bagi melahirkan murid yang mempunyai tulisan yang cantik. Seterusnya aktiviti pada peringkat yang kedua iaitu peringkat mekanis. Banyak sebenarnya contoh aktiviti di peringkat mekanik ini. Antaranya ialah yang pertama iaitu latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Dan itu latihan menamakan gambar-gambar. Contoh di dalam kelas, guru menunjukkan satu gambar dan murid-murid haruslah menamakan gambar-gambar tersebut. Contoh, guru menunjukkan gambar haiwan seperti kucing dan murid memberi respon
bahawa itu ialah kucing. Itu antara contoh-contoh lah. Contoh lain lagi ialah melengkapkan huruf pada perkataan menggambar. Contoh, ada gambar kucing juga dan ada ejaan C tiada IND. Kata yang tidak lengkap. Kata yang tidak lengkap. Jadi murid dapat mengisi tempat kosong tersebut dengan huruf yang betul. Dan juga contoh lagi aktiviti yang terakhir, jadi juga contoh menyalin frasa atau ayat. Contohnya guru dalam kelas membaca di hadapan dan murid dapat menyalin ataupun menyalin frasa ataupun ayat yang telah diberikan oleh guru. Tak kisahlah ayat tunggal, ayat mana dan lain-lain. Tengok pula peringkat yang terakhir. Peringkat yang terakhir iaitu peringkat pelahiran. Dan di mana kita ketahui pada peringkat pelahiran ini murid telah menguasai pelbagai kemahiran seperti mendengar, bertutur, membaca dan serta mengeja dan serta bertulis itu sendiri. Oleh itu murid ini sudah mempunyai kemahiran yang sangat mahir lah, boleh dikatakan begitu. Oleh itu antara contoh yang dapat mereka lakukan, aktiviti yang dapat mereka lakukan iaitu dengan menulis karangan. Contoh guru memberikan tajuk khusus seperti tajuk percutian dan murid boleh menulis karangan tentang percutian ke mana mereka ingin pergi, dan seterusnya. Guru juga boleh memberikan aktiviti seperti menulis ayat berdasarkan gambar. Seperti contoh, guru memberikan sebuah gambar situasi yang di mana sedang berkelak dan murid boleh membina ayat. Contohnya, ayah sedang berkelak bersama keluarga, begitu. Dan seterusnya, murid juga boleh melengkapkan ayat yang di mana seperti hakim tadi yang di mana melengkapkan perkataan, tapi ini lebih ekstrim sedikit yang di mana mereka perlu melengkapkan ayat. Contohnya guru memberikan ayah, ibu sedang berada di sekolah, yang di mana murid itu boleh mengisi perkataan kata hubung di situ, iaitu ayah dan ibu sedang berada di sekolah. Itu sahaja contoh yang saya dapat berikan kepada anda semua. Jadi itu sahaja perbincangan kami pada hari ini berkaitan dengan tugasan 2 PMMB 1124 literasi bahasa. Sekian, terima kasih.